Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi hidup dan Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi mati. Tak ada siapa boleh mati melainkan masa dia telah datang, telah sampai. Sama dia raja atau doktor atau orang biasa, dia tetap mati. Seorang doktor Husni hari ini, semalam agaknya mati. Saya kenal dia. Dia lama buat usaha jemaah tabligh waktu zaman Masjid India. Antara graduate lepasan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Sejak saya tinggalkan jemaah tabligh, saya tak jumpa dia lagi lah. Sehingga tengok berita kat Facebook yang dihantar muat oleh Haji Hakim, pemergian, dia kata, seorang sahabat kakun lama. Jadi masa untuk Dr. Husni mandi, dia takik bawah pinggang. Dia lama dah takik pinggang, masa saya kenal dia dulu lagi. Dan dia dapat buah pinggang palsu dari China. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, doktor pun tak boleh tak mati. Raja pun tak boleh tak mati. Siapa pun tak boleh tak mati. Bila tiba masa matinya, matilah dia. Jadi ini adalah satu perkara yang benar dan dia bukan tipu. Bahawa setiap orang yang bernyawa tu pasti mati. Masa je belum tiba. So Dr. Mahdi, kita nak tunggu masa mati dia, tak tiba-tiba lagi. Dan dia tak nyanyuk juga. Dia masih boleh bercakap, berfikir. Tapi orang setengahnya belum umur dia lagi. Jauh belum umur dia. Sama dia dah mati ataupun hidup tapi tak bermain. Tak boleh buat kerja. Apatah lagi nak jadi Perdana Menteri. Jadi Malaysia, dia ada rekod Perdana Menteri paling tua di dunia. Dan Malaysia juga ada ahli parlimen paling muda di dunia. Semua di dunia lah. Walaupun negara kecil, terkenal dengan beberapa perkara yang mana terbaik di dunia. Terbaik ke tertinggi. Kita tak ada menara tinggi, tapi menara kembar tertinggi di dunia Malaysia.
tak ada siapa buat kembar, menara kembar tak ada. Hanya Malaysia. Jadi kalau menara tertinggi tak ada, menara kembar tertinggi ada. Ini dah dengan izin Allah, Allah bagi Dr. Mahathir bijak. Dia kata jangan buat satu, sebab dia tahu akan dikalahkan oleh orang lain. Buat dua. Bila buat dua, tak ada siapa boleh kalah. Jadi masih menara Petronas kembar tetap tertinggi di dunia. Yang menara, dua menara. Cave apa tu dekat batu apa nama gua apa dekat Sarawak. Ya. Ni tu terbesar di dunia tu. Terbesar di dunia. Tu di dunia lagi. Perdana Menteri tertua di dunia Malaysia. Apa lagi yang nak? Yang nombor satu. Jadi Malaysia banyak perkara lagi, ada beberapa perkara lagi tapi saya tak ingat ni. Jadi Malaysia mau muncul sebagai negara terbaik di dunia. Itu yang buat masa ni belum dibuat penilaian lagi oleh pengkaji-pengkaji. Mana negara terbaik? Terbaik ni mana dari semua segi lah. Dari segi benda, dari segi amalan, agama, semua terbaik. Dikenal di dunia sebagai negara terbaik, mengeluarkan manusia terbaik, menghantar dunia ke seluruh dunia manusia terbaik untuk mengajak manusia kepada Allah dan Nabi-Nya. Itu Malaysia mau merangkul tempat itu. Apabila Malaysia menjadi negara terbaik di dunia, maka ramailah manusia nak pindah tinggal kat sini. Tentu sekali lah. Siapa tak nak? Hari ini belum terbaik lagi. Banyak juga Mat Salleh yang nak tinggal kat Malaysia ni. Walaupun dalam buku rekod dia tak ada tertulis negara terbaik, dia orang selalu sebut senarai nama negara yang murah untuk orang bersara untuk duduk, low cost, negara yang antara tercantik di dunia. Ini dia orang menganggap negara yang rakyatnya bahagia. Dia orang tak tahu. Dia orang kata Finland lah, Sweden lah, Norway, negara rakyatnya hidup bahagia. Bahagia pun dia orang tak ada. Macam mana dia orang nak tahu? Tak mungkin. Sebab apa? Mereka tak ada iman. Amal pun tak soleh, tak dapat bahagia. Nampaklah macam sistem negara tu tak menganiaya orang, dia baik, macam itulah. Jadi dianggap antara negara paling selesa untuk duduk. Jadi tak mungkin sebab dia orang tak beriman. Mereka tak beragama. Mereka tak beriman kepada Allah. Orang yang tak beriman kepada Allah ni dan tak beramal ni dikata hidup bahagia, itu semua tipu daya. Orang tu sendiri tahu dia tak bahagia. Dan orang yang bagi dia kedudukan negara paling bahagia untuk duduk tu pun tak bahagia juga. Yang tahu bahagia ni Allah, dan kita tahu dari Quran bahawa orang yang diberi bahagia oleh Allah bukan orang banyak harta. Orang yang diberi bahagia oleh Allah orang yang ada iman kepada Allah ke tahap yang tinggi dan amal yang sangat baik, iaitu amal seperti Muhammad SAW dengan niat nak sukakan Allah. Itu nama amal baik. Jadi mereka yang ada amal baik di dunia ni, mereka itulah orang yang diberi oleh Allah tenang dan bahagia.
Kan? Sama ada dia diberi harta banyak atau tidak. Kedua-duanya tak ada kaitan dengan bahagia. Harta banyak atau tidak. Bahagia berkait dengan Allah suka dia, Allah cinta kat dia. Umpama macam saya ni kan, orang kat dunia ni yang paling bahagia di dunia ni adalah saya. Orang lain tak. Sebab saya kekasih Allah dengan izin dia. Kenapa saya kasih Allah? Saya buat kerja dengan izin dia, kerja yang paling dia suka. Dia ada sebab dia nak cakap kekasih Allah tau. Apa buktinya saya ni kekasih Allah? Cakap Dr. Naswar kasih Allah. Apa bukti? Tanya saya. Buktinya saya buat kerja yang paling dia suka. Tentulah orang yang buat kerja paling dia suka, dia disukai oleh Allah, iaitu kerja mengajak manusia kepada Allah. Tak mungkin pula orang yang bekerja untuk cari dunia, siang malam untuk puaskan diri dia, keluarga dia, untuk sukakan diri dia, keluarga dia, dan bukan Allah, boleh jadi kekasih Allah dan boleh jadi tenang. Jadi sekarang kalau saya buat kenyataan bahawa saya orang paling tenang di dunia hari ini. Kenapa? Orang tanya. Sebab saya kekasih Allah. Buktinya saya buat kerja yang paling Allah suka bertahun-tahun lamanya sehingga kini. Dan kedua, saya diberi faham oleh Allah akan kitab dia, yang mana tak ada orang Allah bagi faham. Kitab dia iaitu Quran. Buktinya kamu faham? Allah bagi saya faham untuk tafsir apa yang dia mau, apa yang dia tak mau. Dan sudah keluar kitab dia, 84 kitab. Satu kitab lebih kurang 300 muka surat. 84 kitab. Tak pernah ditulis. Mana-mana orang di dunia tak pernah. Saya rasa takkan ada lagi selepas saya. Saya tahulah. Tapi sebelum ni tak pernah. Tak ada satu kitab Allah sama ada Taurat, Injil, Zabur, Quran sebelum saya ni yang ditafsir dengan betul. Taurat, Injil, Zabur pun tak ada tafsir saya ingat. Sebab kitab tu pun dah diubah suai oleh ulama-ulama Nasrani dan Yahudi. Jadi tak mungkin kalau tafsir pun tak akan betul. Quran ada tafsir sebelum saya tapi tak betul. Saya berani bercakap satu tafsir saja. Quran yang betul di dunia ni kamu boleh baca kalau kamu tak percaya saya. Iaitu kitab yang tafsir yang ditulis oleh Dr. Naswar, Profesor Naswar bin Sabin. Kalau kamu tak percaya dia paling betul, kamu bacalah. Tidak, mana kamu nak tahu? Kalau benda tu betul, kalau kamu baca, kamu punya hati tenang aja. Kalau benda tu tak betul, kamu baca, hati kamu tak tenang. Itu je. Hak benar dengan tak benar ni dia tak sama. Allah kata yang benar tak sama dengan yang salah. Yang cakap sama. Balas buruk kata Allah dengan baik. Yang baik dengan yang buruk tak sama. Jadi balas buruk dengan baik sehingga musuh jadi teman. Jadi Allah sendiri beritahu buruk tak sama dengan baik. Jadi kalau benda baik betul, kamu baca dia akan tenang. Kalau benda buruk, kamu tak tenang. Jadi manusia ni diberi oleh Allah roh dan fikiran dan badan. Jadi roh dia tu tak tenang bila benda tak betul. Jadi satu orang yang melanggar perintah Allah, buat kerja yang bercanggah dengan apa yang Allah mahu, tentu dia punya roh tak tenang. Kita panggil dalam
perubatan orang yang roh tak tenang ni orang yang mendapat tekanan. Sebab roh dia tak tenang, kamu buat benda yang tak benar. Roh ni, orang tanya Allah apa dia roh? Allah kata amri rabbi. Roh ni perintah Allah, dia tak boleh tenang kalau buat benda yang berlawan dengan perintah Allah. Tanya Yazid. Dia menjalani dua fasa kehidupan dia. Satu fasa dia tak ikut perintah Allah. Satu fasa dia baru nak ikut. Tapi lebih baik berdulu lah. Kita tanya dia, mana fasa dia yang tenang? Lebih tenang. Mana fasa yang lebih tenang Yazid? Yang dulu ke yang sekarang? Sekarang. Dia sendiri cakap sekarang. Kita tak tahu, tapi dia cakap lah. Hanzalah, dia ikut perintah Allah, kemudian dia lari. Sebentar dari perintah Allah. Tanya dia, yang mana lebih tenang? Waktu kamu ikut atau waktu kamu tak ikut? Jawab. Kuat sikit. Ikut. Tenang. Masih dia ikut. Ini jelas buktinya bahawa roh ni tak tenang kalau kita langgar perintah Allah. Sebab Allah bagi tahu roh ni amri rabbi. Roh ni perintah Allah, maksudnya dia ni hanya akan selesa. Jadi Yazid dulu langgar perintah Allah. Kehidupan dia kata saya hanya mahu gembira. Jadi dia buat apa sajalah yang dia rasa akan buat dia gembira. Itulah kerja dia. Hari-hari langgar perintah Allah. Kerana dia ingat mana benda yang boleh buat dia gembira, dia buatlah, dia tak kira. Perintah Allah ke apa ke, dia tak kenal Allah pun. Tak kenal Allah, tak tahu siapa tu Allah. Walaupun dia belajar agama. Kan? Dia hanya kata nak buat benda yang buat dia gembira. Dia mahu hidup, dia kata dia nak bawa hidup seronok. Seronok mean bergembira lah. Tapi langgar perintah Allah. Dia tak boleh gembira kalau tak langgar perintah Allah. Sebab dalam langgar perintah Allah tu, dia ada lazat. Orang yang mahu hidup dia lazat, dia mesti langgar perintah Allah lah. Dia dapat lazat, tapi dia tak dapat tenang. Macam Yazid dulu, dia dapat lazat bila berzina, bila dia curi, bila dia tipu. Dia dapat lazat, terutama bila berzina lah. Tapi dia tak dapat tenang. Walaupun perempuan tu cakap dekat Rashidi, kita akan kahwin bang. Tak salah, kita akan kahwin. Tapi itu salah. Rashidi dia tak tahu itu salah. Dia mahu lazat. Dia buat. Dia buat. Jadi dia dapat lazat tapi tak dapat tenang. Tanya dia. Tak tenang. Adakah kamu tenang bila kamu langgar perintah Allah? Tak tenang. Bila kamu tenang? Bila taat perintah Allah. Jadi manusia macam di Sweden, Norway, Finland yang dikatakan negara yang rakyatnya bahagia, tentu sekali salah. New Zealand tu, dia orang kata negara yang mengamalkan Islam. Ya, dia buat kajian yang paling dekat dengan Islam lah. Bukan makna dia orang Islam. Tapi tentu dia tak bahagia. Yang ini semua orang sedunia ni kena tahu bahawa bahagia ni bukan dengan ada rumah cantik, rumah lawa, makan bagus, kereta bagus, tak. Negara bagus, cantik, bunga semua, tak. Dia tak ada kena-mengena. Dia roh tu bahagia. Roh tu bahagia, baru bahagialah manusia tu. Dan roh ni amri rabbi, perintah Allah. Jadi kalau kita buat perintah Allah yang paling besar ni, iaitu kita mengucap
selepas kita mengucap bahawa aku naik saksi tiada Tuhan maka Allah, Muhammad itu pesan Allah, kita buat perintah yang menunaikan hak mengucap, iaitu perintah mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran dengan cara Muhammad SAW, dengan korban harta diri dengan niat nak sukakan Allah sehingga Allah suka. Jadi kita buat kerja yang paling Allah suka, seperti saya dengan izin Allah. Mula-mula saya buat tak berapa dekat dengan cara Nabi, ikut jemaah tabligh, ajak orang Islam keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, lain tak ada. Tapi bila orang Islam tu keluar 3 hari, 40 hari, dia mula semayang. Jadi kita ingat itu baguslah, sebelum dia tak semayang. Jadi kita lupakan semua. Nak ajak dia semayang pun lupa, nak ajak dia buat kerja dakwah pun lupa. Satu aja, kita diajar oleh ulama, orang lama jemaah tabligh, kamu hanya ajak orang keluar. Keluar. Jumpa dia kali pertama, ajak dia keluar. Kali kedua, ajak keluar. Kali ke-10, ajak keluar. Dia baik dengan orang tu. Apa saja orang tu nak, dia ikram tu. Jumpa dia, salam dia, peluk dia, bagi apa dia nak. Hanya satu je, dia nak orang tu keluar. Jadi orang yang banyak buat baik kat orang, dia senang ajak orang keluar. Jadi bila satu orang dapat banyak orang keluar dalam jemaah tabligh, mengikut jemaah tabligh lah, bukan mengikut perintah Allah dan cara Nabi, tak. Orang ni orang bagus, orang berjaya. Ada ke betul apa yang mereka faham? Apa yang mereka faham tu tak betul. Kalau keluar je, berjaya. Kalau hantar jemaah ke satu tempat, daripada jemaah tu dapat jemaah tunai lah, sama ada 3 hari, 4 bulan, 40 hari balik markaz, itu dikira paling cemerlang punya jemaah lah. Walaupun orang yang buat tu iman dia tak naik, amal dia tak bagus, dia dapat riak, tapi dikira sebagai jemaah paling cemerlang. Sebab dalam jemaah tabligh, dia punya tujuan tak ada lain, nak ajak orang keluar. Hari ni bila Covid datang, dia orang tak boleh keluar, 3 hari tak boleh keluar. Dia orang jadi resah, rasa tak buat kerja, orang jemaah tabligh. Jadi dia orang buat markaziat. Markaz pun tak boleh kumpul, si petaling tutup. Jadi dia buat banyak-banyak rumah, dipilih sebagai markaziat. Dia panggil markaziat, tempat mereka berkumpul kali. Kan? Jadi mereka masih lagi mau berkumpul, mereka masih lagi mau keluar, walau dalam keadaan mereka tak boleh keluar dan tak boleh kumpul. Jadi jemaah tabligh ni dah buat satu perkara salah. Zaman Covid ni jangan keluar, jangan kumpul banyak-banyak lah. Kumpul sikit boleh, kan, 5-6 orang boleh lah. Tapi tabligh tak boleh. Sebab kerja dia kerja kumpul, kerja dia kerja keluar dan kumpulkan orang. Kerja dia kerja istimak. Kerja dia bukan kerja gas. Kerja dia bukan kerja jaulah macam kerja Maulana Ilyas rahmatullahi, pengasas jemaah tabligh. Dia orang sudah lari daripada asas tu. Mereka lebih mementingkan ramai orang, dapat orang, sana sini fikir macam mana nak dapat orang, macam mana nak ramai orang. Jadi akhirnya Allah hantar Covid untuk hancurkan usaha dia yang salah ni. Mereka percaya dengan saya atau tidak, mereka dengar dan lihat. Covid ni dihantar untuk menghancurkan usaha jemaah tabligh. Jemaah tabligh buatlah apa nak, takkan jadi. Usaha jemaah tabligh ni mau ditukar, diganti dengan usaha yang betul, iaitu usaha yang saya buat dengan izin Allah, usaha Muhammad SAW. Allah takkan biarkan usaha salah ni bermaharaja lela selama-lamanya. Walaupun Allah dah hantar orang di kalangan mereka, iaitu saya, untuk
membawa jemaah tabligh ni ke arah yang lebih baik, lebih betul. Tapi dia orang tolak saya. Kenapa bukti dia orang tolak saya? Dia orang tak mau jadikan saya salah satu syura pun. Walaupun saya sebelum ni syura Malaysia, dia orang tak mau jadikan saya salah satu syura baru ni. Ditanya kepada orang lama dia, orang tanggungjawab, kenapa tak lantik Dr. Nasrah? Dia kata dia buat dakwah bukan Islam. Jadi jemaah tabligh ni dah menyimpang dari jalan Nabi Muhammad SAW. Dah benar-benar menyimpang. Maka Allah tentu buat keputusan untuk hancurkan dia setelah dia menolak. Menolak saya, bukan Allah hancurkan macam tu je. Allah buat saya datang pada dia. Allah buat saya hadir di majlis dia. Allah buat saya bersama dalam mereka ketika mereka nak memutuskan orang tanggungjawab Malaysia. Tapi mereka tak pilih saya. Makna mereka menolak saya lah. Apabila mereka menolak saya, maka datanglah keputusan Allah untuk menghancurkan mereka. Mereka tak sedar. Dia ingat Allah sayang dia orang sayang. Apa yang Allah sayang dia? Kerja ajak orang keluar je. Itu bukan kerja Nabi. Tak ada satu Nabi kat dunia ni sejak Adam yang buat kerja macam jemaah tabligh. Tak ada. Tak ada satu Nabi pun yang ajak orang pergi keluar. Tapi semua orang tabligh, kerja dia pertama ajak orang keluar. Itu je. Sampaikan orang yang diajak tu dah nak bosan lah diajak keluar-keluar, pun satu kali dia pun keluar. Bila dia keluar, dia terperanjat. Tengok kena semayang. Jadi lepas habis keluar, dia dapat semayang. Oh, dia kata tabligh betul. Jadi dia buat conclusion lah, tabligh betul. Banyak orang ikut. Sebab sebelum ikut tabligh, dia tak semayang. Bila ikut tabligh, dia mula semayang. Jadi dia pun rasa memang bagus lah kerja tabligh. Bukan setakat semayang, setengahnya berjemaah lagi. Tapi sebenarnya usaha salib tabligh itu salah. Tak ikut Quran, tak ikut Allah dan Rasul, tak ikut cara Nabi. Mana boleh betul? Tapi satu orang tabligh tak sedap. Bila saya cakap kat dia orang ini usaha tabligh tak betul, dia orang semua marah saya lah. Sebab semua orang tabligh percaya tabligh itu betul. Saya je yang kata tabligh tak betul. Saya bukan baru ni kata tabligh tak betul. Dari mula saya ikut tabligh. Saya ditanya orang, apa kamu rasa kalau keluar 3 hari? Pertama kali saya keluar 3 hari kan. Saya kata tak ada rasa apa-apa. Sebab saya memang orang yang semayang. Saya keluar 3 hari, tak ada buat saya lebih semayang, tak ada. Saya keluar 3 hari, saya suka tabligh sebab banyak jumpa orang. Itu je. Beza dengan usul saya lain yang saya telah ikut. Sebab itu saya ikut jemaah tabligh. Sebab dia ada gas. Walaupun khususi gas, tapi dia ada gas. Tapi saya pasti bila saya dah ikut tabligh, kata tak boleh dakwah bukan Islam sebab masa belum tiba lagi. Saya dah macam goyang sikit lah tabligh. Saya pergi 4 bulan di India, bukan saya nak membaiki diri, tak ada. Saya nak tengok tabligh ni betul ke tidak usaha Nabi. Sebab saya waktu tu sangat-sangat mau ikut kerja yang macam Nabi buat. Lain saya tahu. Tapi tabligh ni ada sikit lah macam mirip kerja Nabi sebab dia ada pergi jumpa orang, gas, jaulah. Jaulah dan gas tu lah yang menyebabkan dia mirip macam kerja Nabi. Jadi saya ikutlah dulu. Sampailah Allah bagi saya faham kerja tabligh, kerja yang sebenarnya kerja Nabi. Baru saya keluarlah daripada tabligh dan saya tak ada rasa apa-apa pun sedih. Sebab saya memang tak percaya tabligh itu kerja betul. Jadi saya pun buat usaha. Mereka tak nak, ajak pun tak nak. Takkan saya boleh, saya dijadikan surah yang tak boleh bayan, tak boleh cakap. Macam mana saya nak usaha supaya tabligh itu betul? Tentu saya kena tinggalkan tabligh. Bila saya datang balik pun dia orang tak nak lantik saya jadi surah. Jadi makna memang mereka tolak saya lah. Jadi bila mereka tolak saya dekat Raibin Istimak yang lalu, yang the last one, dan dia beritahu kenapa dia tolak saya sebab saya dakwah bukan Islam di Istimak di Sabah. Datanglah COVID lepas tu. COVID datang selepas tu. Mana tabligh sekarang? Tabligh sekarang dah tak boleh keluar, tak boleh kumpul. Apa, berapa tahun dah? Masih lagi dia buat istimak Jurkaku lama. Nanti Allah bagi mereka semua COVID. India dah masuk, tak lama lagi Pakistan, Bangladesh.
Orang Bangladesh, Pakistan kata kita tak ada COVID. COVID apa tak ada. India pun macam tu. Sebab dia orang tak ada banyak pemeriksaan. Biarkan aja. Kumpul lagi. Jadi Allah hantarlah lagi kuat COVID. Supaya musnahkan kerja jemaah tabligh dan di India, Pakistan, Bangladesh. Kerana apa Allah nak musnahkan? Sebab dia tak betul. Untuk ditukar kepada yang lebih baik, yang ditukar kepada yang seperti Nabi Muhammad SAW, jumpa semua orang. Bukan orang Islam aja nak ajak keluar, bukan. Nak ajak orang Islam ni buat kerja ta'muru Nabi ma'ruf wa nahi munkar dan semayang, bukan nak ajak keluar. Bila dia dah buat kerja tempatan, dia dah jaga semayang, baru hantar dia keluar. Itu baru betul. Ini tak buat kerja tempatan lagi, tak semayang lagi, keluar. Tak betul. Dan kerja tabligh istimak banyak, gas tak ada, jauhlah tak ada, hampir tak ada. Jadi kerja yang buruk ni, kerja yang salah ni mesti diganti. Dia tak mau jadi syura dia. Jadi macam mana usaha tabligh nak jadi betul? Tentu tak boleh betul. Jadi apa jalan Allah? Mesti hancurkan dia lah. Jadi kerja COVID ni sebenarnya dihantar untuk menghancurkan usaha jemaah tabligh yang digahkan selama ni sebagai betul, dan nak diganti dengan usaha yang saya buat. Tuan akan lihat apa yang berlaku selepas ini. Tentulah nak buat kerja yang saya buat ni naik ke atas. Tentulah Allah bagi kuasa. Orang tabligh tak nak bagi saya jadi syura. Allah bukan bagi saya syura aja, jadi amir kerja dakwah ni. Tuan lihat apa yang saya cakap ni betul ke tidak. Kalau benar, tuan tak ada pilihan lain melainkan ikut apa usaha saya buat. Kalau tuan tak ikut, tuan orang yang akan dibinasakan oleh Allah dunia dan akhirat. Jadi tunggu je masa saya diberi kuasa oleh Allah. Dalam hadis ada bagi tahu, akan datang Islam dibangkitkan dari timur. Dihantar pemuda, dia kata, bukan saya lah, tua. Orang saya tak tua, pemuda. Yang mana memegang panji hitam. Mana memegang panji hitam, mana diberi kuasa. Kamu ikut dia walau kamu terpaksa merangkak di salji. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kamu tidak ikut, maka kamu akan binasa. Dengar cakap saya ni baik-baik. Kalau kamu masih berdegil tak mau ikut, kamu sebenarnya telah membuat keputusan untuk membinasakan diri kamu di dunia dan dalam akhirat. Saya hanya memberitahu. Saya tidak cakap ni supaya kamu ikut saya. Saya tak ada niat pun kerja saya ni nak dapat banyak orang ikut. Waktu saya tinggalkan jemaah tabligh, yang ikut saya sikit je. Bukan ramai. Yang ramai ikut saya dah lari semua, cabut lari semua. Saya tak ada gundah gulana, saya tak ada sedih. Saya tak ada dapat tekanan sikit pun. Mereka lari, beratus lari, tak mau lagi. Bukan lari saja, tuduh saya mungkar, syirik, semua buat. Saya diam aja. Mereka lari sebab mereka ingat saya orang tak betul, orang menipu. Saya bukan orang menipu, saya bukan orang tak betul. Saya orang benar dan hak. Kalimah yang saya ajak, kalimah benar. Ceramah yang saya buat, ceramah yang benar. Kamu tak mau ikut, yang salah kamu. Dah lihat dah apa berlaku pada yang lari daripada saya. Semua orang yang ikut saya sekarang boleh lihat apa jadi pada dia. Mereka bertambah buruk hari demi hari. Saya bertambah baik hari demi hari, sampai Allah bagi saya boleh tafsir Quran. Dia orang apa yang Allah bagi? Menunjukkan mereka tu di jalan salah kerana menuduh saya sebagai orang penipu. Kalau mereka tak mau taubat dan mereka tak mau pulang, mereka takkan selamatlah. Tunggulah saja azab, sengsara Allah Ta'ala kata mereka di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini COVID ni tujuannya itu untuk memusnahkan kerja jemaah tabligh dan untuk menaikkan kerja yang benar. Kerana Allah Subhanahu Taala menerima doa saya. Allah terima gas saya, Allah terima doa saya, maka Allah buat keputusan lah untuk menghancurkan mungkar di dunia ini dan menggantikan dia dengan kebaikan. Maka berlakulah keadilan di dunia.
manusia berdurun-durun masuk agama Islam dengan tak ada orang pun jumpa dia. Sekarang ni ribu-ribu orang Kristian masuk Islam. Siapa ada jumpa dia? Gereja semua roboh, semua ditolak. Banyak orang datang masjid kan sebab Jemaah Tabligh. Jemaah Tabligh nak dihancurkan. Jemaah Tabligh, orang Jemaah Tabligh berhentilah dia usaha nak menghidupkan Jemaah Tabligh ni. Dia takkan hidup lagi. Dia akan dihancurkan. Tunggulah saat kehancurannya. Kenapa dihancurkan? Kerana kerosakan amal orang Jemaah Tabligh sendiri. Bukan Allah mau. Sebab kamu buat benda buruk yang kamu sangka baik. Baiklah kamu jangan mati dalam keadaan ini menyangka baik sedangkan buat amal buruk. Buatlah keputusan untuk bertaubat dan buat kerja Nabi yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu juga yang telah membuatkan keputusan Allah atas kamu ialah keputusan yang membinasakan kamu di dunia dan di kehidupan akhirat.